nasihat Syekh Daud kepada pemerintah atau pemimpin pada waktu itu, dan nasihat ini kita panjangkan pula kepada pemimpin di zaman kita. Tatmimul faedah, ini kesempurnaan faedah pada menyatakan perkara yang bergantung, yang bersangkut dengan raja. Kalau sebut raja di sini dengan makna pemerintah. Istilah orang dulu bila sebut raja, masa tu tak ada Perdana Menteri, dia ada seorang je. Raja itulah pemimpin, presiden. Zaman sekarang ni bila mari negara demokrasi berbeza, dia ada raja, ada presiden, ada Perdana Menteri, ada menteri besar. Jadi kita letak di sini dengan makna pemimpin. Dan perkara-perkara yang bergantung dengan dia, perkara yang bersangkut dengan kepimpinan pemerintahan. Kata di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Waqirus sultan wa ajilluhu fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi idza kana adla. Maksudnya, muliakan oleh kamu akan sultan, akan pemimpin, dan besarkan kamu akan dia, maka bahawasanya ia satu ketinggian Allah dan bayang-bayangnya di dalam muka bumi ini apabila dia berlaku adil. Riwayat macam ni setakat yang anda jumpa hanya dalam diriwayat oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menyebut cerita ni, waqirus sultan wa ajilluhu. Cuma bila sebut tentang di sini, itu yang pertama. Dan daripada Umar katanya, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar pergi tanya Nabi, khabarkan daku ya Rasulullah daripada kedudukan sultan ini, yang hebatlah segala manusia baginya, mana manusia takut gerun dengan dia, dan rendah baginya segala tubuh manusia. Manusia semua merendahkan diri, menghormati raja ini. Apa dijawab? Maka sebenarnya iaitu bayang-bayang Allah pada muka bumi. As-sultan zilullah fil ardi. Maka apabila baik ia, maka baginya pahala, dan atas kamu syukur, dan apabila jahat maka dosanya atasnya, dan di atas kamu sabar. Riwayat yang kedua ini suka juga nak cari, yang kita jumpanya dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah Ibnul Asir. Ibnul Asir ada sebuah kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Dia sebut riwayat ni, wa minhu al-hadis annahu su'ila anis sultan. Ditanya tentang sultan, maka jawapannya huwa zillullah fil ard fa iza ahsana falahul ajru wa alaikumus syukru wa iza asa'a fa alaihi al-isru wa alaikumus sabru. Ini yang riwayat yang kedua. Dan daripada Nabi lagi diriwayat lagi, siapa-siapa yang memeliharakan rakyat dan tiada dipelihara dengan amanah dan nasihat, daripada belakangnya nescaya memici atasnya rahmat Allah Ta'ala yang luas bagi tiada sesuatu. Jadi dalam hadis ini dia kata, mana-mana orang yang memerintah, jaga rakyat dia, tetapi tidak jaga dengan amanah, tak jaga dengan amanah, dan tak beri nasihat,
Nasaya Allah Ta'ala sempit, memicitkan, makna menyempitkan rahmatnya yang luas bagi tiap-tiap sesuatu. Hal ini hadis ini jelas dalam hadis riwayat ma min amdin yastar'illahu ra'iyatan. Mana-mana hamba yang Allah Ta'ala beri jawatan kepada dia, kemudian dia tidak beri nasihat kepada rakyatnya dengan baik, bahkan dia tipu rakyat, dia berlaku tidak adil kepada rakyat, pada ketika itu, maka orang macam ni cukup dahsyat dia punya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dalam hadis yang akan datang ni banyak lagi yang akan disebut dalam riwayat yang seterusnya. Cuma bila sebut di awal tadi tentang apakah makna bayang, kita letaklah hadis ni diterima, ataupun kalau tidak hadis pun asar, sama ada kata-kata Ibnu Abbas ataupun daripada Umar radhiyallahu anhum. Apa makna zillullah fil ard, bayangan Allah? Jadi di sini para ulama mengatakan, di antaranya Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan az-zillu huna ibaratun 'anil rahati wan na'im. Mana bayangan di sini bermakna orang ni duduk di bawah nikmat dan kerehatan. Jadi sultan ini satu nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia, memerintah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan rakyat dia ni taat pada dia, padahal dia manusia biasa juga. Tapi bila jawatan tu dia pegang, orang akan ikut dia, bahkan takut pada dia. Kalau nak kira mana hebat sultan tu dengan pengawal dia, pemerintah dengan pengawal, hebat pengawal dia. Yang kawal dia polis, yang pandai. Kalau zaman dulu pendekar-pendekar yang apa ni, tolak tak rebah. Hari ni mungkin penembak yang paling hebat sekali, tapi pemimpin ni belum tentu lagi pegang pistol pandai ke tidak, tak tahu, tapi orang takutnya dia. Ini huraian disebut bahawa bila orang tu diberi jawatan, maka jawatan itu yang menyebabkan orang jadi gerun dengan dia, jadi taat pada dia. Cuma atas dia lah masalahnya, dia nak guna kuasa dia dengan betul, dengan adil. Alhamdulillah. Kalau tak guna dengan adil, banyak lagi hadis-hadis yang akan menyebut di hadapan kita nanti. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, aku dapat setengah daripada ajaran yang turun daripada langit. Firmanullah Ta'ala, Anal Malik, aku ni raja bagi segala raja, hati segala raja di tanganku, maka siapa taat akan daku, jadi aku mereka itu atasnya rahmat, dan siapa yang maksiat akan daku, jadikan mereka itu atasnya seksaku. Jadi orang yang taat rahmatlah, orang yang tak taat jadi seksa atas kepala dia. Maka jangan membimbang akan kamu akan lidah kamu, jangan memaki-maki raja, dan tetapi taubat kamu pada Allah, bahawa dilembutkan akan hati mereka itu atas kamu. Ini kata Malik bin Dinar ni pun sukar juga untuk kita takhrik akan dia. Cuma dia punya maksud dianya, kita ni duduk sebagai rakyat, kalaulah pemimpin itu zalim, buat benda yang tak betul, rakyat kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab banyak tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Ia mengatakan, apabila kamu tidak beramal dengan kitab Allah, pada waktu itu akan mari kepada kamu jaurus sultan, pemimpin yang zalim. Jadi kalau rakyat rasa dia dizalimi, dia ditindas, pemimpin-pemimpin yang tidak baik, maka rakyat kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan pemimpin kita ni orang yang baik. Barulah jadi aman dalam satu masa. Kita tak menyalahkan orang lain saja, kita menyalahkan diri kita. Sebab apa masyarakat jadi macam ni? Sebab apa pemimpin datang macam ni? Allah nak uji. Sebab masyarakat di situ tidak lagi beriman, tidak lagi beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saigianya bagi raja-raja, pemimpin-pemimpin, mengingatkan dirinya dan menyebut akan ayat Al-Quran ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, bahawasanya kami jadikan engkau khalifah di bumi. Tengok ayat ni Tuhan kata khalifatan fil ard. Allah tak kata jadi khalifah aku di muka bumi lah. Dia kata khalifah. Dalam ayat kejadian Adam, inna ja'alnaka khalifah. Allah nak jadikan khalifah. Jadi satu teguran daripada para ulama bahawa tidak tepat kalau kita kata manusia ni khalifah Allah di muka bumi. Sebab apa makna khalifah? Pengganti. Kalau kita kata pengganti Allah di muka bumi, Allah tak perlu pada pengganti. Jadi yang tepat kita kata manusia ni khalifah di muka bumi, maknanya orang yang bertugas memakmurkan bumi ini. Kita bukan khalifah Allah, kita hanya khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Tengok, Allah sebut dalam pada Daud, ja'alnaka khalifatan. Dia tak kata khalifati, bukan khalifah aku. Ini satu perhatian yang kena ambil. Maka berhukumlah kamu di antara manusia dengan hukum yang sebenarnya, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu, maka kamu akan jadi sesat daripada jalan Allah. Jadi Nabi, Allah pesan kepada dia jangan ikut hawa nafsu. Ayat ini daripada surah Sad ayat 26. Surah Sad ayat 26. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah atau dua orang yang berkelahi di hadapannya, maka berkendak pada hatinya yang benar itu bagi orang dikasihnya. Ini bila mari dua orang berhukum depan kita, kita nak membela orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, maka ketika itu kita dikira sudah mengikut hawa nafsu. Dah kita jadi pemimpin, berlaku adil. Kita jadi pemimpin, tak boleh kita bias ataupun cenderung pada mana-mana. Yang penting jalankan hak yang betul. Dan kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Yang ini ada masalah sedikit. Tulis cerita ini cerita Israiliyat. Saya tak, bila saya sebut macam ni, ini dari sudut dia panggil komentar terhadap riwayat, bukan komentar kepada penulis kitab. Penulis kitab ni hanya menukilkan di sini. Cuba kita baca, agak janggal di sini. Cerita ditanggalkan, dicabut kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dan yang demikian itu bahawasanya beberapa manusia, beberapa orang di kalangan ahli jaradah. Jaradah ni iaitulah isteri, orang kampung isteri kepada Nabi Sulaiman. Nama dia Jaradah. Jadi orang kampung dia mari nak jumpa Sulaiman. Maka Jaradah ini terlebih kasih perempuan keduanya, kasih perempuan. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta dengan orang lain. Maka kasih bahawa dimenangkan bagi isi negeri Jaradah sebenarnya, maka menghukumkan bagi mereka itu, maka bala akan dia dengan ditanggalkan kerajaannya. Tuan-tuan tulis di sini, ini cerita Israiliyat yang tidak sesuai dengan maqam kedudukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau baca dalam Quran, cerita yang kita tak boleh terima bulat-bulat, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud nak rampas isteri panglima dia, cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha, cerita Iblis dengan Adam, ada asalnya Iblis ada kaki tak ada kaki. Ini semua dia panggil cerita Israiliyat. Dan ini menyentuh ismatul anbiya, menyentuh kehormatan Nabi. Macam mana Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri kepada dia jawatan Nabi, seorang yang tidak adil, jatuh hukum kerana sayang kepada Jaradah, sanggup menjatuhkan hukum untuk membela orang kampung isteri dia. Kita orang biasa ni pun kita tak boleh buat. Kalau kita sebagai seorang hakim, apalagi kita nak cerita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan tanda di sini, cerita ini jangan dibawa dalam masyarakat. Kenapa? Kerana dia menyentuh ismatul anbiya, menyentuh kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seolah-olah Sulaiman seorang yang tidak adil sehingga Allah cabut kerajaan dia. Lah. Ini cerita Israiliyat. Tuan-tuan boleh baca cerita Israiliyat ni, saya dah sebut dulu sekali.
di dalam buku yang dikeluar oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Tajuk dia Israiliyat di dalam kitab-kitab tafsir. Beli buku ni, Israiliyat dalam kitab tafsir, yang diterbitkan oleh JAKIM. Kitab ni memang perlu ada. Cerita-cerita macam ni kita boleh trace lah, boleh check selalu bahawa ini cerita menyentuh kehormatan Nabi Sulaiman AS. Sama juga bila jumpa dengan Nabi Daud nanti. Di mana sahabat kan Nabi Daud, Nabi. Dia tengok panglima dia isteri cantik, dia hantar panglima nak suruh pergi perang, nak suruh mati sebab nak ambil isteri. Subhanallah. Kita dengan jiran kita tak sanggup buat, Nabi boleh buat. Ajaib. Tapi apa buat Israiliyat, apa buat Yahudi ni, Allah dia kata huduh lagi. Apa lagi dengan nak kata kepada Nabi-Nabi. Dan kata Ma'qil bin Yasar rahimahullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang diberi memeliharakan rakyatnya, tiada memberi nasihat akan rakyatnya, maka tiada mencium akan bau syurga. Maaf, cerita ni panjang. Cerita Ma'qil bin Yasar ni seorang sahabat radhiyallahu anhu. Daripada Hasan, ceritanya Ubaidillah bin Ziyad, seorang pemimpin yang agak keras sikit, kita nak kata zalim. Ubaidillah bin Ziyad ni kasar, pemimpin. Bila dia tahu Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu sakit, dia pergi ziarah. Pemimpin ziarah ulama. Kesakitan ini bawa kepada mati. Kata di Ma'qil, tengok, tegas ulama sahabat, inni muhadditsuka hadisan sami'tu min Rasulillah. Ya Ubaidillah, dengar. Aku nak bawa kepada satu hadis pada kamu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Ni terjemahannya ada dalam kitab, tuan-tuan. Mana-mana pemimpin, mana-mana orang memerintah pekerjaan orang muslimin, falam yahutha binasihatin, dia tak beri nasihat dengan baik, tak jaga ekonomi dengan baik, tak jaga pemerintahan dengan baik, illa lam yajid raihatal jannah, nascaya tiada mencium ia akan bau syurga. Subhanallah. Hadis ini tanda diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Nabi kita nasihat, dan Ma'qil bin Yasar ambil kesempatan nasihat pada Ubaidillah bin Ziyad yang jadi pemimpin pada ketika itu. Dan riwayat lagi daripada hadis, riwayat daripada hadis lagi, apa dia kata? Sesiapa yang memerintahkan pekerjaan muslimin suatu pekerjaan, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat seperti ia nasihat pada isi rumahnya, maka Allah Ta'ala akan tempatkannya dalam neraka. Jadi kita kekal dengan riwayat yang pertama tadi dalam Bukhari. Allahu Akbar. Hadis yang berikutnya, dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ya Abdul Rahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Nabi kata, ya Abdul Rahman, jangan kamu minta menjadi pemimpin, jadi ketua, memerintah manusia. Jangan minta jawatan. Ini kita minta nak jadi itu jadi ini. Maka bahawasanya jika diberi akan dia dengan engkau tidak meminta, engkau akan dibantu oleh Allah. Dan jika diberi akan dia dengan meminta, nasaya diserahkan kepada engkau. Hadis ini dalam Bukhari. Akan ada orang tanya nanti, dia tu, ustaz, macam mana kita nak minta kerja ni kena isi borang? Apakah ini bermakna kita juga minta jawatan? Para ulama telah mengkaji hadis ini, mengatakan di zaman moden hari ini, orang nak minta kerja semuanya kena tulis borang, isi borang tak? Kalau tak isi borang, mana orang tahu kita nak minta kerja? Sebab ramai orang minta kerja. Itu tidak menjadi kesalahan. Yang salahnya
Bila kita dapat jawatan, kita nak naik pangkat, duk minta bodek sana, bodek sini, itu yang tak boleh. Kalau orang nak beri jawatan, awak layak naik pangkat. Tanpa kita buat sebarang penyelewengan ataupun bodek sana sini lah, itu tak ada masalah. Kita terima jawatan dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita naik dengan cara nak pijak kepala orang, dengan cara guna kabel-kabel yang tak sepatutnya, ini dilarang. Masuk dalam hadis, ini larang. Hadis Abdul Rahman bin Samurah ini menarik. Adapun kelebihan adil, tengok dia, adapun kelebihan adil itu mukaddimah nasihat dia kepada pemimpin. Ketahui olehmu bahawasanya adil Malik itu, Malik, lam dia kena letak bagi bawah. Malik, kalau baca malak makna malaikat, jangan tukar bagi. Malak, malaikat, Malik, raja. Bahawasanya adil Malik, raja itu mewajibkan kita kasih akan dia, dan zalimnya mewajibkan kita bercerai, meninggalkan daripadanya. Ini bahasa orang Melayu kata raja yang adil, raja yang disembah. Tak betul. Mana boleh sembah Allah kan. Kita kata raja yang adil, raja yang ditaat. Nah, itu yang betulnya. Jadi dalam ini kata apa? Syekh Daud kata, bila orang tu adil maka wajib kita kena kasih. Apabila dia zalim, kita tinggalkan dia. Bukan makna kita kena lawan. Lawan tu ada syarat dia pula. Dan afdal zaman itu zaman raja yang adil. Jadi kalau kita duduk di zaman pemerintah yang adil, itu yang afdal.